Okey, dia dah merekod. Okey, so kalau apa-apa maklum baliklah ya sebab bila cikgu buka slide ni cikgu tak nampak dah chatting awak So message cikgu. Okey, cikgu akan share screen. Kalau apa-apa tak nampak screen ke, tak dengar suara ke apa, maklumlah. Okey, nampak screen tak? Nampak tak screen? Zul, nampak tak screen tu? Nampak. Nampak? Okey. Nampak cikgu. Nampak. Okey, beres. Cikgu sampai mana dah? Tadi awak dengar tu sampai mana dah? Cikgu sampai mana dah tadi? Cikgu dah pergi kepada slide jawapan ke? Ya. Ya. Okey. So kita back balik dah kepada jawapan tadi. Okey, macam ni kalau awak tengok di depan ni cikgu buat dua kotak. Dua kotak jawapan. Okey, yang ni jawapan dia. Dia. Semua ni jawapan dia. Yang ini teori. Semua ni adalah teori. Cikgu nak kaitkan apa yang berlaku dalam wanita normal Yang petak ni yang berlaku dalam wanita normal semua ni. Tapi soalan kita dia kata sekiranya hormon LH tidak dirembeskan. Maknanya tak ada hormon LH, maka bila tak ada hormon LH, tak ada ovulasi, tak ada corpus luteum, tak ada semua ni. Tak ada. Okey, bila tak ada pembentukan corpus luteum, tak ada progesteron, tak ada progesteron, tak ada progesteron dan tak ada penebalan. Cikgu pakoh lah kau. Okey, sebab tak ada LH. Okey, jadi yang ni cikgu buat nota untuk orang normal dulu. So kita baca dulu untuk orang yang normal. Hari pertama, semasa dia kedatangan haid, hari pertama dia datang haid, kelenjar pituitari akan merembeskan FSH. Katakan hari ni awak mari haid, hari ni jugalah kelenjar pituitari merembeskan FSH, dibawa oleh darah pergi ke ovari. FSH untuk merangsang pembentukan folikel. Daripada folikel primer, dia berkembang jadi folikel sekunder jadi folikel graft dan folikel itu sendiri fungsinya ialah untuk merembeskan banyak estrogen. Okey, folikel merembeskan estrogen. Jadi pada hari ke-12, 13 maka kepekatan estrogen adalah tinggi. Kenapa? Sebab folikel yang berkembang tu sendiri dia yang menghasilkan estrogen. Jadi estrogen cukup-cukup tinggi pada hari ke-12 dan 13. Estrogen yang tinggi merangsang rembesan hormon LH. Maknanya kalau estrogen tinggi, maka LH pun tinggi. Jadi bila sama-sama tinggi, kita panggil ini ialah mekanisme suap balik positif sebab sama-sama tinggi. Maknanya kalau estrogen tinggi, LH pun akan dirembeskan dalam kadar yang banyak. So sama-sama tinggi, mekanisme suap balik positif. Bila ada LH, folikel graft membebaskan oosit sekunder dan proses ni dipanggil pengovulan. Okay, selepas dia membebaskan oosit sekunder, dia dah jadi kosong. Jadi bila kosong, dia dah jadi korpus luteum, menjadi lompang. Dan korpus luteum tu sendiri, korpus luteum tu pula merembeskan hormon progesteron dan estrogen. Progesteron untuk apa? Untuk penebalan endometrium. Kenapa dia nak tebal? Sebab dia takut persenyawaan berlaku. Jadi bila persenyawaan berlaku, berlakulah penempelan embrio. Okay, katakan tak jadi mengandung. Jadi pada hari ke-28, sekiranya persenyawaan tidak berlaku, maka
korpus luteum pun merosotlah, tak jadi mengandung. Jadi automatik progesteron pun turun. Bila turun, maka berlaku balik penghasilan FSH. Dia start balik dengan satu hari tadi. Hari pertama tadi. Bukan satu hari, maknanya bermula balik hari pertama, cerita ni berlaku semula. Maka FSH, penghasilan FSH berterusan. Okey. Dan tiada folikel berkembang tu maksudnya tiada, tak berlaku persenyawaan lah. Jadi dia akan mula balik cerita ni semula. Okey. Faham dah? Okay, ini kalau orang normal. Sekarang kita nak jawab kalau LH tak ada. Tapi sebab dia nak hari pertama, maka kita kena cerita juga. Okay, jadi pada hari pertama, berlaku kedatangan head. Okay. Tetapi, folikel tidak akan berkembang menyebabkan aras estrogen adalah terlalu rendah. Apa cikgu gitu? Dia ambil kaitan dengan hak ni. Dengan hak ni. Okay. Berlaku head. Tapi kita nak kait dengan LH tak ada tu. Awak ingat tak? Kan cikgu pernah cakap kalau kita head ni, satu hormon bermasalah, maka yang lain pun bermasalah. Jadi perempuan ni dia memang dah tak normal dah. Dia punya kita head tu. Jadi, dia berlaku head. Tetapi folikel dia tak nak berkembang. Okay, folikel dia tak nak berkembang. FSH keluar tapi mungkin FSH tu terlalu rendah. Okay, mungkin FSH dia terlalu rendah menyebabkan folikel dia tidak berkembang, menyebabkan perkembangan folikel tu tidak menjadi dengan baik. Okay, folikel tu sendiri yang merembeskan estrogen. So, estrogen menjadi rendah. Okay, ini jawapan untuk orang yang tak normal tadi. Okay, jadi dia mari head tapi folikel terlalu rendah menyebabkan folikel tidak berkembang dengan baik. Aras estrogen menjadi rendah. Boleh? Awak kena jawab dalam jawapan yang songsang. Maknanya kena jawab dalam soal jawapan yang terbalik. Okey. Kemudian bila aras estrogen terlalu rendah, dia kan tak di yang ni kan cikgu kata estrogen tinggi, LH pun tinggi. Tapi bila estrogen tu rendah, maka hormon LH pun tidak dirembeskan pada hari ke-14. Dan bila LH tidak dirembeskan, maka tidak berlaku ovulasi. Tak ada ovulasi. Bila tak ada ovulasi, tak ada korpus luteum. Bila tak ada korpus luteum, tak ada hormon progesteron, estrogen. Tak ada hormon progesteron. Dan menyebabkan ketebalan endometrium berkurangan. Bila berkurangan, tiada penempelan berlaku. Dan aras progesteron yang terlalu rendah sangat sebab tak ada korpus luteum menyebabkan aras FSH terlalu rendah, so dia balik sini semula. Bila FSH rendah, tak ada folikel berkembang, tak ada folikel berkembang, tak ada estrogen, tak ada estrogen, tak ada LH, tak ada ovulasi. Bila tak ada ovulasi, tak ada korpus luteum, tak ada progesteron, tak ada penebalan. Okey, faham tak kaitan dia? So, jawapan dia yang sebelah sini saja. Boleh? Yang ni orang normal. Dapat dah? Okey, kita pergi soalan seterusnya. Seorang wanita mengambil pil pencegah kehamilan untuk mengelakkan dari mengandung. Terangkan bagaimana pil pencegah kehamilan ini bertindak secara mekanisme suap balik negatif bagi mengelakkan kehamilan. Okey. So, pil pencegah kehamilan ni, dia ada progestin sintetik dan estrogen sintetik. Cikgu, saya nak tulis progesteron boleh? Boleh, mana-mana. Progestin boleh, progesteron boleh. Okay, jadi pil pencegah kehamilan ni, dalam pil tu dia sudah ada progesteron dan estrogen buatan. Buatan ni ialah sintetik. Okey. Apa fungsi pil pencegah kehamilan ni? Pil pencegah kehamilan ni sebab dia tak nak mengandung, kita nak kait dengan mekanisme suap balik negatif ni. Pil pencegah kehamilan ni dia mesti diambil selama 21 hari berturut-turut. Dia tak boleh tinggal. Dia kena ambil setiap hari selama 21 hari. So bila ambil selama 21 hari, hari-hari dia ambil,
dalam pil tu sudah ada progesteron. Jadi menyebabkan badan kita dah ada progesteron. Tapi bila kita makan lagi pil yang ada progesteron, menyebabkan aras hormon estrogen dan progesteron dalam darah meningkat sekali ganda. Kita ada dah progesteron estrogen, tapi bila awak makan ubat yang ada progesteron lagi, dia jadi meningkat 2 kali ganda. Okey, so bila meningkat 2 kali ganda, maka progesteron tinggi, automatik FSH rendah. Faham tak? Kan awak kalau katakan orang mengandung, dia memang tak mari haid. Bila tak mari haid, maknanya tak ada hormon FSH. Kan bila awak mari haid, tidak awak hari awak datang haid, hari itulah FSH dirembeskan. Tapi kalau awak mengandung, memang kita tak akan datang haid 9 bulan. Jadi maknanya awak memang tinggi progesteron, umpama macam awak pregnant dah ni. Awak tak pregnant tapi awak makan ubat tu memang ada progesteron. Jadi progesteron yang terlalu tinggi menyebabkan FSH rendah. Itulah yang dipanggil setinggi serendah. Itulah yang dipanggil mekanisme suap balik negatif. Iaitu merencat kelenjar pituitari daripada merembeskan hormon FSH. Awak faham ke? Sebab gini, pil pencegah kehamilan tu dia sudah ada progesteron. Kan cikgu kata dah, progesteron ni untuk pregnant. So dia anggap macam kita ni kalau makan progesteron ni seumpama kita ni dah pregnant lah. Jadi bila kita pregnant, period kita tak mari. Bila period kita tak mari, tak akan berlaku belaka. Tak akan berlaku pengovulan, tak akan berlaku pembebasan oosit sekunder. Maknanya kita selamat lah selagi kita makan ubat tu. Maknanya selagi tak tubik oosit sekunder, selagi tu tak akan mengandung. Okay, jadi bila tak ada FH, kesan akibat dia tidak ada perkembangan folikel. Bila tak ada perkembangan folikel, tak ada hormon estrogen dihasilkan. Okey, bila tak ada hormon estrogen, tak ada hormon LH. Bila tak ada hormon LH, tak ada pengovulan, iaitu pembebasan oosit sekunder tidak akan berlaku. Jadi bila dah tak ada pembebasan oosit sekunder, maka kalau sperma masuk pun tak akan berlaku persenyawaan. Sperma masuk pun tapi sebab tak ada ovum, maka tak ada persenyawaan lah. Jadi dia ni akan menghalang dia daripada mengandung selagi dia makan ubat tu. Tapi dia tak boleh tinggal, dia kena ambil selama 21 hari berturut-turut. Jelah. Sebab kenapa dia panggil mekanisme suap balik negatif? Sebab bila kita makan ubat ni, dia memang akan meninggikan progesteron. Jadi bila tinggi je progesteron, automatik FSH direncat. Itulah yang kita panggil satu tinggi, satu rendah, mekanisme suap balik negatif. Boleh dah? Okey, seterusnya. Rajah 6.2 menunjukkan 3 zon pada hujung pucuk tumbuhan. So kita kalau dia tak bagi tahu pucuk pun, awak tengok ni pucuk kan dia naik ke atas. So gambar macam ni, gambar pucuk. Jadi di hujung pucuk dia ada zon A, zon B, zon C. Namakan zon A, zon B, zon C dan hormon X. So cikgu bagi nama dululah. Jadi zon A ni ingat tak cikgu kata zon pembahagian. Bahagi dulu. Lepas tu zon B, zon pemanjangan, tambah. Dan zon C, zon DYDX, iaitu zon pembezaan sel. Ingat deh, bahagi, tambah, beza. Okey, hormon X. Okey, hormon X ni, dia duduk mana? Hormon X ni duduk di pucuk ni. Hormon X ni memang ada di hujung pucuk. So, nama hormon X tu ialah hormon oksin. Okey, hormon oksin. Okey, sekarang soalan ni dia kata, terangkan peranan hormon oksin dalam pertumbuhan primer yang berlaku pada hujung pucuk. Dia nak suruh awak terangkan peranan oksin dalam yang berada di hujung pucuk. So, awak ingat tak cikgu pernah bagi formula ke awak? Kalau pucuk dia nak oksin tinggi, barulah dia dapat jadi panjang bertumbuh ke atas. Ingat deh, pucuk dia nak oksin tinggi. Akar dia nak oksin rendah. Pucuk oksin tinggi, akar oksin rendah. Okay, so kita baca dah. Hormon oksin dihasilkan di tisu meristem apex. Mana meristem apex
ni. Meristem apek ni dia duduk dekat hujung pucuk hujung akar. Meristem apek ni duduk dekat hujung pucuk hujung akar. Jadi hormon oksin dihasilkan di tisu meristem apek. Duduk mana? Duduk di hujung pucuk. Zon mana? Zon A. Boleh? Okey, kemudian hormon oksin akan meresap masuk ke bawah. Bawah tu siapa? Zon B. Memang dia akan ikut graviti kan, dia akan meresap masuk ke dalam zon B, iaitu zon pemanjangan. So bila dia masuk dalam zon pemanjangan, apa jadi? Merangsang pertumbuhan dan pemanjangan sel di zon tersebut. Jadi panjanglah zon tu. Okey, kesan akibat dia berlaku pertumbuhan sel di zon B, zon pemanjangan. Jadi sebab itulah zon ni panjang dia akan tolok pucuk naik ke atas. Okey, jadi hujung pucuk memerlukan oksin tinggi untuk merangsang pemanjangan sel. Ingat kalau hujung pucuk dia nak oksin tinggi, barulah dia boleh memanjang, dia akan tolak zon A tu naik ke atas. Kalau akar dia nak oksin rendah. Okey, jelas Okey, habis soalan 6. Kita pergi soalan 7. Faktor rhesus merujuk kepada kehadiran antigen rhesus pada permukaan eritrosit individu. Ingat ke cik kata itu, kita sel darah kita ni selain dia ada alel, pada darah kita juga ada rhesus. Kalau awak ada rhesus pada sel darah merah, maknanya awak ni rhesus positif. Ada orang tak ada rhesus, memang tak ada rhesus. So dia rhesus negatif. Individu yang mempunyai antigen rhesus dipanggil rhesus positif. Manakala individu yang tak ada antigen rhesus, kita panggil rhesus negatif. Okey. Rajah 7.1 menunjukkan ciri faktor rhesus bagi keluarga Encik Ahmad dan Puan Aina. Hasil perkahwinan mereka ialah 3 orang anak. Pakar perbidanan dan sakit puan meramalkan semua kelahiran anak-anak seterusnya akan turut mempunyai ciri faktor rhesus seperti anak-anak sebelumnya. Berdasarkan pengetahuan anda, apakah komposisi genetik Encik Ahmad bagi faktor rhesus? Okey, terangkan mengapakah semua anak mereka mempunyai ciri faktor rhesus positif belaka. Apa anak dia rhesus positif belaka? Okey, jadi yang ni awak nak kena pandai-pandai buat lah. Jadi dia bagi dah sini Encik Ahmad rhesus positif. Tapi dia tak cakap homo ke hetero. Homo ke hetero. Dia tak royak. Okey, tapi mak dia memang rhesus negatif. Jadi benda ni dia tak bagi tahu kan mana dominan mana resesif. Jadi awak kena hafal sendiri. Rhesus positif dominan, rhesus negatif resesif. So tengok cikgu cuba buat sendiri. Okey, cikgu buat. Encik Ahmad rhesus positif. Cikgu andaikan Ahmad ni homo. So dapatlah R besar, homo. Cikgu cuba dengan homozygot. Dan homozygot rhesus positif. Okay, Aina negatif. Negatif memang resesif. So R kecil. Okay, nampak gamet dia. R besar. Aina R kecil. Okay, cuba tengok bila bersenyawa. Tengok. R besar R kecil. Rhesus positif. R besar R kecil rhesus positif, R besar R kecil rhesus positif, R besar R kecil rhesus positif. Jadi semua anak dia RH positif. So kita back balik, betul tak anak dia rhesus positif lah ke? Yes, betul anak dia rhesus positif lah ke? Okay, soalan tanya, terangkan mengapa semua anak mempunyai rhesus macam ni. Okay, so untuk soalan ni aku kena cerita satu-satu lah. Bagi tahu dulu. Genotip Encik Ahmad apa dia? R positif, R positif. Okey, bagi tahu tu dulu. Okey. Faktor rhesus ditentukan oleh alel mana? Alel ni lah. Alel apa? Faktor rhesus kan ditentukan oleh sama ada alel R positif atau R negatif. Kita bagi tahulah alel R positif adalah ciri dominan. Alel R negatif ciri alel resesif. Boleh. Betul kita bagi tahu Puan Aina ni apa dia? Dia punya genotip. Genotip Puan Aina ialah R kecil. Negatif-negatif kan?
Okay, lepas tu kita bagi tahulah Encik Ahmad menghasilkan gamet jenis apa? Gamet dia ialah R besar. So, Encik Ahmad menghasilkan gamet atau sperma yang mempunyai alel R positif melalui proses meiosis. Puan Aina menghasilkan gamet dia ni melalui ovum yang mempunyai R kecil. Maknanya R negatif melalui meiosis. Awak cerita pasal ni je, Raja Skiman ni je. Okay, kemudian berlaku persenyawaan rawak antara sperma dengan ovum, lalu terhasillah semua genotipnya ialah R besar, R kecil sahaja. Jadi apa maksud dia? Maksud dia kalau ada R besar, R positif, maka trait anak dia semuanya rhesus positif. Jadi sebab itulah dia dapat 100% anak dia rhesus positif. Dapat. Awak cuma terai pasal ninja. Terus dapat markah selalu. Kemudian, anak pertama Encik Ahmad iaitu Khairul. Okay, mungkinlah anak dia yang pertama tadi kan Khairul tu adalah individu yang sehat. So anak dia hak sulung walaupun rhesus positif, tengok balik. Walaupun anak dia hak sulung Khairul ni rhesus positif tetapi sehat. Okay, tetapi sehat dia kata. Dan tiada masalah kesihatan. Anak kedua dan ketiga Aiman dan Maisarah mengidap masalah kesihatan seperti anemia dan jaundice sejak awal kelahiran. Terangkan mengapa Aiman dan Maisarah mengidap penyakit tersebut. Okey, jadi sebelum cikgu terangkan, cikgu nak ingatkan balik cerita ni. Dia macam trial Kelantan kan? Okey, awak ingat tak? Mock negatif macam Puan Aina tadi, negatif lah. Anak dia Khairul positif, rhesus positif. Jadi pada peringkat hujung kehamilan, dekat-dekat nak beranak, dekat-dekat nak bersalin, darah fetus rhesus positif Khairul tu, okay, darah anak dia Khairul tu yang ada rhesus positif akan masuk dalam darah ibu yang negatif. Dia masuk melalui plasenta, tetapi dia masuk dekat-dekat nak beranak 9 bulan dah baru dia masuk. Okay, bila dia masuk, menyebabkan limfosit. Limfosit ni sel darah putih menyebabkan limfosit dalam darah ibu dirangsang untuk menghasilkan antibodi bagi memusnahkan antigen rhesus pada darah fetus. Okay, menyebabkan limfosit darah ibu, sel darah putih ibu, bila dia kenal benda ni, maka dia akan menghasilkan antibodi. Tetapi antibodi ni tidak terbentuk dengan cepat. Okey, sempatlah ibu tu beranak dah. Ibu tu selamat bersalin dah, tak ada dah Khairul. So Khairul selamat. Okey, jadi benda ni akan disimpan dalam badan ibu. Okey, nampak tak dia kata kekal dalam sistem darah ibu. Antibodi tu dah ada, duduk dalam darah ibu. Okey, tiba-tiba duduk tak lama tu ibu tu hamil pula. Hamil anak dia Aiman. Aiman anak yang kedua ke. Dan awak tengok tadi kan Aiman tu rhesus positif. Okay, Aiman rhesus positif. Jadi bila Aiman tu rhesus positif, antibodi ibu yang sudah ada tu, antibodi anti kepada RH yang sudah ada akan terus masuk dalam sistem darah fetus dan terus menyerang sel darah merah Aiman, menyebabkan berlaku hemolisis pecah-pecah-pecah dan bergumpal. So kita panggil erythroblastosis fetalis. Okay, dia akan terus serang. Cikgu, kalau Aiman tu rhesus negatif, tak apa, dia jangan rhesus positif. Cikgu kata dah, dia jangan ibu negatif, anak positif, tu je. Ibu negatif, anak negatif tak ada masalah. Dia jangan ibu negatif, anak positif. Cikgu, kalau ibu positif, anak negatif, tak apa. Dia jangan ibu tu yang negatif, anak positif. Tu je cikgu kata. Yang lain lebih daripada tu, tak ada masalah. Okay. Kemudian, jadi, selain pada tu, kalau tak jadi erythroblastosis fetalis pun budak tu akan jadi jaundice, anemia dan sebagainya. Okey, so kita tengok jawapan So soalan tanya, kenapa Aiman dan Maisarah menghidap anemia dan jaundice? Okey, so kita terangkanlah tadi. Ketika kandungan anak pertama Khairul, antigen rhesus, yang negatif, yang positif dari darah Khairul
akan meresap masuk ke dalam darah ibu yang negatif melalui plasenta dan dia masuk dekat hujung-hujung kehamilan, dekat nak beranak dah. Okey. Antigen rhesus anak yang masuk ini akan merangsang limfosit sel darah putih ibu menghasilkan antibodi khusus untuk lawan antigen rhesus positif tadi. So kita panggil dia anti-rhesus. Dia anti terhadap rhesus anak dia tu. Menyebabkan kepekatan antibodi meningkat mendadak apabila mengandung kali kedua. Benda tu stay ada dalam badan ibu dia, dalam badan Puan Aina, tiba-tiba Puan Aina pun mengandung anak yang kedua. Jadi mendadak naik antibodi tu. Jadi apabila hamil kali kedua, antibodi iaitu anti-rhesus akan terus masuk ke dalam darah anak kedua. Dia tak tunggu-tunggu dah. Bila mengandung je kali kedua, positif juga. So dia terus masuk dan terus menyebabkan hemolisis, aglutinasi dalam sel darah anak yang kedua. So habis sel darah anak dia pecah-pecah-pecah, menyebabkan kemusnahan sel darah merah berlaku. Dan kalau tak serius, mungkin budak tu hanya menghidap anemia, jaundice dan kecacatan akal. Kalau teruk dia jadi erythroblastosis fetalis, meninggal dalam kandungan. Tapi Aiman dengan Maisarah ni selamat keluar. Cuma dia ada penyakit anemia dan jaundice. Okay. Tu jawapan dia. Okey, dan kemudian soalan yang ni, yang ni panjang sikit lah soalan dia dah. Haliza membela 2 ekor kucing daripada baka yang sama. Kedua-dua kucing tersebut mempunyai corak dan saiz badan berbeza. Corak berbeza, badan berbeza. Apakah jenis variasi yang ditunjukkan oleh ciri corak bulu kucing? So kita kena mikir dulu. Jenis variasi gapo ni? Sebab kucing ni dia corak dia berbeza, saiz badan dia berbeza. So maka dia adalah variasi tak selanjar dia bukan variasi selanjar, dia adalah variasi tak selanjar. Okay, sorry cikgu dah ni. Okay, kenapa cikgu kata dia variasi tak selanjar? Sebab, okay, cuba tengok. Corak bulu kucing menunjukkan perbezaan yang jelas dan ketara. Okay, kalau awak tengok sini pun, ni warna lagu ni warna macam ni warna macam ni warna macam ni warna macam ni. Perbezaan yang sangat ketara dalam individu yang sama. Jadi, kenapa dia jadi berbeza ni? Sebab dia dipengaruhi oleh faktor genetik. Dia dapat gitu sebab dia dapat daripada faktor genetik. Dan variasi tidak selanjar ni, dia tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Katakan contoh, cuaca panas ke, apa lagi, kucing ni dibawa ke negara barat ke apa, dia tak akan berubah. Dia memang macam ni dah. Dia tak akan berubah. So, variasi tidak selanjar. So, terangkan faktor-faktor yang menyumbang kepada variasi. Apa kucing ni dapat gini? Jadi, variasi tidak selanjar dan dipengaruhi oleh faktor apa? Faktor genetik. Apa jadi gen ini? Sebab faktor genetik. Dan kenapa walaupun dalam daripada ibu dan ayah yang sama tapi lain-lain ni. Lain-lain. Okay, dia ada 4 sebab. Iaitu yang pertama, mungkin berlaku penggabungan semula genetik melalui pindah silang. Ingat tak masa pindah silang tu lah dia tukar kombinasi gen. Jadi sebab tu dapat macam-macam ni. Yang kedua, mungkin pengaturan bebas kromosom homolog. Kromosom homolog tu, ingat tak soalan struktur yang kita buat tu? Dia tak semestinya hitam, putih, putih, hitam. Mungkin hitam, putih, dia tersusun tu lain-lain. Kemudian mungkin persenyawaan secara rawak dan mungkin berlaku mutasi. Jadi sebab itulah akan dapat anak kucing walaupun daripada baka yang sama tapi keluar lain-lain. Okey, jadi soalan ni dia suruh terangkan semua faktor ni. Sebab tu cik kata soalan ni panjang jawapan dia. Dia suruh kita terangkan semua faktor ni. Faktor penggabungan semula, genetik melalui pindah silang. Yang kedua, pengaturan bebas kromosom homolog. Yang ketiga, persenyawaan rawat dan mutasi. Okay, cikgu cuba pergi dengan laju lah. Okay, cikgu cuba pergi dengan laju. Kita pergi yang pertama. Okay, ini yang cikgu kata. Penggabungan semula genetik melalui pindah silang.
Ingat tak pindah silang ni berlaku semasa peringkat profasa 1. Okay, cikgu baca dulu. Apabila dua kromosom homolog, memang masa profasa 1 kromosom homolog ke? Ni, sama besar ni. So kita panggil kromosom homolog. Apabila dua kromosom homolog berpasangan semasa profasa 1, maka berlakulah pindah silang. Jadi semasa pindah silang tu, berlaku pertukaran segmen kromatik antara kromatik tidak seiras. Nampak tak ni? Dia tindih ni. Bila dia tindih ni, dia tukar bahan genetik. So nampak dah sekarang hijau, biru sekerak, biru, hijau sekerak. Dia dah tukar bahan genetik. Okay. Penggabungan semula genetik berlaku untuk menghasilkan kombinasi gen baru yang berbeza daripada induk. So keluarlah macam ni. Jadi kombinasi gen yang baru menghasilkan variasi. Jadi kita tak tahu masa dia tindih ni, dia tukar bahan genetik apa. Jadi mungkin masa tu dia tukar warna bulu. So tu yang dapat anak bulu kucing tu lain-lain. Okay, dapat So dia tukar bila? Dia tukar masa pindah silang profasa 1. Dia panggil penggabungan semula. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, ni yang cikgu kata tadi. Masa ni dia tukar. Dapat tak? A, B, C. Ini A, B, C putih. Tiba-tiba dia tindih. Bila tindih dia dapat A besar. Dia tukar dengan tu. So dapat dah sekerak putih. B kecil, C kecil. Yang belah ni A kecil, B besar, C besar. Mungkin dapat kombinasi macam ni. Ataupun dia tukar dekat sini. Dia tukar dekat B dengan C tu. Maka dapatlah macam ni. Dia tukar ujung saja. So dapatlah kombinasi gen macam ni. Yang ni dia tukar dua. Nampak tak? Kalau dia tindih dua, dia tukar dua. Kalau dia tindih segini, dia tukar satu saja. Kalau dia tindih tengah-tengah, nampak tengah-tengah. Dia tukar tengah-tengah saja. Tu yang jadi lahir anak tu berbeza-beza warna bulu. Dia ada 3 dah kombinasi ni. Lain-lain. Okey, tu yang pertama deh. Yang kedua, pengaturan bebas kromosom homolog. Okey, kita baca dulu. Semasa metafasa 1, metafasa mari beratur, pasangan kromosom homolog tersusun secara rawak. Dia tak semestinya tersusun besar-besar, kecil-kecil. Dia tak semestinya susun hitam, mesti dengan hitam tak. Sebab tu dia guna perkataan secara rawak. Cik kata dah kita tak tahu lagu mana dia beratur. Hak tahu ni Allah sahaja. Okey. Penyusunan kromosom homolog dan pengasingan setiap pasangan kromosom homolog adalah bebas. Secara rawak, bebas. Ikut dia nak beratur lagu mana. Bebas, tengok. Okay, kita tengok, cuba tengok rajah ni. Ni. Mungkin dia nak beratur gini. Nampak? Hijau, kecil, biru besar, biru kecil. Mungkin dia beratur macam ni. Nampak ni? Mungkin dia beratur macam ni. Hijau besar, biru kan. Lepas tu hijau, biru. Molek je dia susun. Hijau besar, hijau kecil. Biru besar, biru kecil. Dia susun comel gini. Tapi mungkin ke gitu? Tak. Mungkin gini. Hijau, biru. Biru, hijau. Jadi dia ada macam-macam kemungkinan dia tersusun secara rawak. Kita tak tahu dia susun macam mana. Cuma dia memang kromosom homolog besar, kromosom homolog kecil. Cuma warna tu mungkin hijau-hijau, biru-biru atau mungkin hijau, biru-biru, hijau. Ikut dia. Okay. So, setiap pasangan kromosom homolog tersusun menghadap kutub secara bebas dan tidak bergantung kepada pasangan homolog yang lain. Maknanya dia tak semesti macam tadi lah. Hijau, biru-biru. Dia tak semestinya. Kalau hijau dengan hijau, tak. Okey. Pengaturan bebas menghasilkan pelbagai kombinasi gen dalam gamet. Pindah silang dan penyusunan rawat kromosom menyebabkan penggabungan semula genetik iaitu kombinasi maklumat gen baru. Jadi cuba tengok. Kalau macam ni pun dia akan keluar, bila dia potong ni, bila cikgu potong ni dia akan jadi besar hijau, kecil hijau, besar hijau, kecil hijau, besar biru, kecil biru, besar biru, kecil biru. Pun dah ada 2 kombinasi dah. Tapi kalau dia tersusun macam ni, cikgu potong. Dia akan jadi besar hijau, kecil biru, besar hijau, kecil biru. Tapi yang ni, besar biru, kecil hijau, besar biru, kecil hijau. So dah ada berapa kombinasi? 2 lagi. So ada berapa kombinasi semua? 4 kombinasi. Sebab tu keluar anak kucing tu lain-lain warna bulu. Walaupun daripada mak dan ayah yang sama. Okey, dapat? Tu baru 2. Yang ketiga,
semasa persenyawaan rawak. Okey, setiap gamet mempunyai satu unit kombinasi gen yang unik. Gamet jantan boleh mensenyawakan mana-mana satu gamet betina. Persenyawaan antara gamet jantan dengan gamet betina berlaku secara rawak. Awak tahu ke sperma yang nak senyawa tu bawa X ke bawa Y? Nah, tak tahu juga ke? Itu yang maksud persenyawaan rawak tu, maknanya sperma tu jenis X ke jenis Y. Katakan contoh, sperma jenis X bersenyawa dengan ovum X, maka keluarlah anak betina. Katakan sperma yang mari tu jenis Y, bersenyawa dengan ovum X, so dapatlah anak kucing jantan. Tu pun variasi dah. Okey. Dan akhir sekali, mungkin juga sebab ada mutasi dah. Mutasi itu sendiri pun menyebabkan variasi juga. So mutasi ni ke apa? Mutasi ni ialah perubahan kekal yang berlaku secara spontan dan rawak pada kandungan genetik. Dia ubah sendiri kandungan genetik. Tu mutasi dia lah. Okey, dan organisma baru yang sudah termutasi tu kita panggil mutant. Kalau organisma yang terkena mutasi, kita tak boleh panggil ni dah, kita kena panggil mutant. Dan mutasi ni ada dua, sama ada dia kacau sel soma ni ialah sel badan ataupun dia kacau sel gamet. Kalau dia kacau sel soma, dia tak akan diwarisi. Kalau mutasi tu berlaku dalam sel gamet, maka dia akan diwarisi. Okey, so kita tengok jawapan last dah. Okey, so jawapan dia kita jawab dulu. Variasi apa tadi? Bulu kucing, variasi tak selanjar. Kenapa dapat bulu kucing lain-lain? Disebabkan oleh faktor genetik. Okey, dia dipengaruhi oleh faktor genetik. Sebab tu dia tidak berubah kerana persekitaran. Okey, kenapa dapat lain-lain tu? Kerana melalui pembiakan seks dan mutasi. So kita terangkan sosok lah. Kalau katakan contoh, ambil proses pindah silang. Pindah silang tadi berlaku bila? Profasa 1, meiosis 1. So masa profasa dia buat apa? Berlaku pindah silang, iaitu dia tukar segmen DNA, lalu terhasillah gabungan kombinasi genetik baru. Jadi terhasillah gamet dengan pelbagai kombinasi genetik yang baru. Satu. Okey, yang kedua awak terangkan pula pengaturan bebas pasangan kromosom homolog. Okey, pasangan kromosom homolog tersusun secara rawak. Atas apa? Atas plat metafasa semasa metafasa 1. Okey. Jadi bila dia berpisah pun dia akan pergi secara rawak. Jadi terhasillah gabungan kromosom yang berbeza pada setiap kutub. Jadi awak kena cerita awak kena cerita nama apa proses tu? Proses yang berlaku, kesan akibat. Okey. Kemudian cikgu kata yang ketiga ialah persenyawaan rawak antara gamet. Okay, jadi dia buat apa? Kan tadi kan sperma jenis apa? Jenis X ke jenis Y? Maka terhasillah zygote dengan variasi gabungan bahan genetik. Okey, yang keempat, mutasi. Kita katalah mutasi pula ada dua jenis, iaitu sama ada mutasi gen atau mutasi kromosom. Dan kedua-dua mutasi ni menyebabkan perubahan kekal pada kandungan genetik. Jadi ada 4 faktor yang menyebabkan berlakunya variasi tak selanjar yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Okey. So untuk jawapan ni cikgu rasa payah sikit lah awak nak mungkin payah sikit nak faham. Jadi tak ada cara lain. Senang tak? Hafal skema. Okey. Okay, so kita jumpa esok untuk paper 3 Johor Okey, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. Peningnya tu dia variasi tadi. Kena banyak baca. Terima kasih cikgu. Awak baca balik faktor genetik tu, kalau tak faham tanyalah. Ni dia kena hafal sebenarnya. Tak ada cara lain.